Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus kepada yang dihormati SAC Muhammad Zaid bin Hassan, Ketua Jabatan Pengurusan Selangor, yang dihormati SAC Wan Kamarul Azran bin Wan Yusof, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, yang dihormati ACP Muhammad Hisham bin Muhammad Idris, Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, kita sama-sama dalam majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat IPK Selangor, yang mana tajuk yang saya diminta menghuraikannya adalah kukuhkan perpaduan, ya, kekalkan kesatuan. Jadi tajuk perpaduan dan kesatuan ini senang untuk dituturkan, senang untuk dislogankan, tapi payah untuk direalisasikan. Kalau dalam negara kita, biasa yang bercakap tentang perpaduan dan kesatuan ni adalah orang-orang politik lah. Ya, dalam ucapan-ucapan mereka, kita kena bersatu. Bahkan ada parti nama bersatu kan. Tapi realiti tidak semudah itu. Jadi sebelum kita hanyut dengan khayalan, kononnya kita boleh bersatu, kononnya kita boleh kekalkan, kukuhkan perpaduan, kita kena tanya soalan nombor satu sekali, atas dasar apa perpaduan itu? Atas common ground apa yang kita nak bersatu itu? Kan kesatuan ini menuntut kita berkongsi persamaan, berkongsi sesuatu yang dituju dengan tujuan yang sama. Maka yang pertama, kita semua kena melihat persamaan kita, bahawa kita sama-sama adalah anak Adam. Kita sama-sama adalah manusia yang dikurniakan oleh Allah jasad dan rohani. Kita sama-sama manusia yang dikurniakan oleh Allah keperluan-keperluan zahir dan juga keperluan-keperluan batin. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, bukan orang Islam saja, ya, orang non-Muslim juga, mereka adalah manusia. Mereka adalah anak Adam. Ya Allah ciptakan mereka daripada campuran lelaki dan wanita, dan yang lahir juga lelaki dan wanita. Jadi jangan duk ikut yang ada third gender, fourth gender, fifth gender, transgender dan sebagainya. Yang Allah bagi tahu ada lelaki dan wanita. Khunsa jarang-jarang. Yang jarang-jarang ni dianggap macam tak ada. An-nadir wujuduhu ka'adamihi. Yang jarang ada, kalau ada pun dianggap seperti tidak ada. Kan sebab itu dalam borang, perasan tak? Bila dia tulis itu seks, dia bagi pilihan male or female. Betul kan? Cuma ada orang kalau tak ada pilihan tu, dia keliru. Dia tengok situ seks, dia jawab twice a week. Pening yang baca borang, apa hal pula twice a week? Tulislah situ male ke female, ya, salah faham. Baik, Allah Ta'ala ciptakan kita daripada lelaki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah Ta'ala jadikan kamu itu dalam keadaan berkabilah-kabilah dan berkaum-kaum. Apa tujuan?
Adakah supaya kita ta'assub, asabiyah dengan puak kita, kabilah kita? Allah berfirman, li ta'arafu. Supaya kamu itu kenal mengenal. Ya, orang ini berbeza, oh macam ni cara dia rupanya. Kita berbeza, dia pula kenal, oh macam ni rupanya cara orang Melayu. Orang Melayu pula, oh macam ni rupanya cara orang Cina, orang India dan sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi hakikatnya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini pun kena ingat ya. Indallah. Ada orang dia tak hormat orang lain. Ya, ketua dia pun dia tak hormat. Ya, padahal kan dalam PDRM dia ada pangkat-pangkat. Ya, kena hormat pangkat lebih tinggi. Dia kata inna akramakum indallahi atqakum. Apa pasal pula saya nak hormat Tuhan? Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, kamu bacalah elok-elok. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia kita lihat, bahkan dalam perkahwinan pun ada syarat sekufu. Kalau seorang wanita anak dara nak dikahwinkan oleh ayah dia dengan lelaki yang tak sekufu, dia ada hak untuk membantah. Ataupun sebaliknya, perempuan yang dara nak kahwin dengan lelaki yang tak sekufu, maka ayah dia ada hak untuk membantah. Kerana ini urusan sesama manusia. Kesesuaian, pangkat, kedudukan, anak-anak hormat ibu bapa, murid hormat pada guru, ya, dalam anggota yang pangkat lebih tinggi dihormati, itu sesama manusia. Adapun yang paling mulia, yang paling bertakwa itu adalah di sisi Allah. Itu untuk memotivasikan kita menjadi orang yang bertakwa. Baik, saya bacakan firman Allah Ta'ala yang ada kaitan dengan perpaduan. Allah berfirman, surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Itu terjemahan literal dia. Ya. Hab itu adalah tali. Tali Allah datang daripada mana pula? Ya. Dan janganlah kamu berpecah belah. Yang dimaksudkan tali Allah di sini adalah agama Allah. Jadi kalau kita nak kekalkan perpaduan, kita nak kukuhkan kesatuan, kita kena pastikan kita berpegang dengan tali Allah. Jadi Ustaz Engku diberi masa 1 jam ya untuk berceramah Maulidur Rasul. Jadi saya teruskan untuk tali Allah ni apa? Agama Allah. Agama Allah ni datang dari mana? Datang daripada Allah. Mana kita tahu? Dengan pemberitahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu, melalui apa yang kita sebut sebagai Quran dan hadis. Jadi pada tempoh 1 jam ini insya-Allah saya akan fokus kepada 3 asas kesatuan kita. Kalau kita benar-benar serius nak bersatu, nak ada perpaduan, perhatikan 3 asas ni. Ya, kalau tak kita sembang jelah. Tahun depan Maulidur Rasul perpaduan lagi. Ucapan lagi, kempen lagi, perpaduan lagi. Tapi masyarakat makin berpecah belah. Bahkan dalam anggota sendiri pun tidak seia sekata, ya, tidak senada seirama. Bahkan ada barangkali na'udzubillah yang datang sambutan Maulidur Rasul pagi ni kerana terpaksa. Kerana dia tanam dalam otak dia sambut Maulid ni bid'ah. Nabi tak buat, Khulafa' ar-Rasyidin tak buat. Jadi kita tak mahu ada perbezaan pada asas. Perbezaan pada cabang tu biasalah. Ya, sesama suami isteri yang dah puluh tahun kahwin pun nak balik raya tahun ni pun masih berbeza lagi. Ya, tak settle lagi. Ya. Kadang-kadang timbul pula tak bagi duit raya lah apa bagai, kan? Itu suami isteri, itu benda-benda cabang, tak apalah ya. Soal duit raya apa semua ni cabang. Tapi soal akidah, soal amalan dan soal akhlak itu kita kena ada persamaan. Akidah kita adalah akidah yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada zaman kita ini dikenali sebagai akidah Asy'ariyah Maturidiyah, yang nanti akan dibentangkan di Parlimen RUU Mufti wilayah-wilayah persekutuan, dan telah dibentangkan pun, menyebutkan di situ seorang mufti yang dilantik hendaklah dia itu berpegang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan Syiah, bukan Qadiani, bukan Ibadiyah. Nak jadi mufti mestilah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia Ahlussunnah wal Jamaah?
Akidahnya adalah akidah yang bersumberkan mazhab Asy'ari dan Maturidi. Fiqahnya terasnya adalah mazhab Syafi'i dengan meraihkan 3 mazhab muktabar yang lain, Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan tasawufnya adalah bermanhaj Imam Ghazali dan juga Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini 3 asas kesatuan kita. Tapi yang itu pun kadang-kadang sudah dibangkang. Kenapa pula akidah Asy'ari Maturidi? Kata ahli sunnah wal jamaah, sunnah kan sunnah Nabi. Sepatutnya kita itu akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya tuan-tuan lah, kenapa akidah Asy'ari Maturidi? Yang betul, yang tepat akidah Nabi. Selesai. Jawapannya memang benar. Asalnya kalau kita kata akidah yang betul, akidah yang sahih, akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekarang jadi Asy'ari Maturidi? Kerana takdir Allah Ta'ala, dan takdir Allah ni Nabi SAW dah bagi tahu. Bila Nabi bagi tahu, tak mungkin tak jadi. Kalau manusia janji, kadang-kadang tak jadi. Kan? Dulu janji lain, lain pula dia buat. Itu manusia. Tapi kalau Nabi SAW bagi tahu, tak mungkin berbeza. Nabi dah bagi tahu, sataftariku ummati ila salas wa sab'ina firqah. Akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan. Yang lebih membimbangkan, kulluhum finnar. Semua yang berpecah akan masuk dalam neraka. Mujurlah Nabi SAW bagi tahu, illa wahidatun, kecuali satu. Lalu para sahabat sangat interested nak tahu yang satu ni, tak mau yang menjadi masuk neraka. Yang selamat yang mana? Dalam riwayat Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang umpama saya berpegang, yang seumpama dipegang oleh sahabat-sahabat saya, yang itu selamat. Maka dekat situ tuan-puan, automatik kita dapat faham, Syiah bukan ahli sunnah wal jamaah. Kerana Syiah membenci dan menolak para sahabat. Orang kata yang berminat dengan Syiah ni 3J. 3J akan menarik seseorang itu berminat dengan fahaman Syiah. J yang pertama namanya jamak. Mereka boleh jamak manjang. Kau tak semayang ke? Jamak. Kau tak semayang ke? Jamak. Akhirnya apa pun tak semayang. Dah jamak manjang. Itu yang menarik. Senang kan tak semayang? Semayang nak kena buka stokin, nak buka kasut. Kalau macam saya, senang tuan-tuan ni. Dengan kasut berkilat, leceh kan? Kalau jamak tu senang. Akhirnya tak semayang. Yang kedua, Jumaat. Apa yang menarik dengan Jumaat? Di sisi mereka, tak wajib solat Jumaat. Kan seronok. Orang perempuan tak apa, hari Jumaat dia pergi shopping. Sebab break panjang. Lelaki pun tak ramai. Lelaki kena Jumaat. Kalau ikut Syiah tak. Selagi Imam Mahdi dia tak turun, tak wajib Jumaat. Itu J yang kedua. J yang ketiga, minta maaf ya, jima. Iaitu nikah mut'ah. Minat dengan satu orang perempuan, tapi nak kahwin masalah pula. Nego lah. Jom kita kahwin sebulan nak bayar berapa? 1,000? Oh, sikit sangat 1,000. Apa kamu ingat apa? 2,000? Boleh lah. Itu kan zina berbayar. Tapi di sisi Syiah boleh. Bahkan dianggap orang yang lagi rajin bermut'ah, itu lagi pious, lagi dia tu tinggi martabat dia. Tu kalau dia nak mut'ah dengan anak orang lah, cuba minta mut'ah dengan anak perempuan dia. Kok tak dia kejar dengan parang. Ada satu video ulama Syiah, dia cerita tentang kelebihan bermut'ah. Mut'ah 1 kali macam ni pahala dia, mut'ah 2 kali macam ni pahala dia. Tiba-tiba ada audience tu, Syekh, bagi anak mut'ah dengan anak perempuan Syekh boleh? Dia punya maki, dia kata, oh tadi kau kempen. Ini Syiah bukan ahli sunnah wal jamaah, kerana membenci kepada majoriti para sahabat. Ini yang kita kena perhatikan dalam masyarakat kita. Jangan terlampau ta'assub dalam pendirian politik. Berpendirian politik tidak masalah, tapi punca jadinya Syiah adalah pendirian politik menyokong Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memang layak disokong, tapi lepas tu jadi ta'assub sehingga membenci, bahkan ada yang mengkafirkan pada sahabat.
Dalam riwayat Nabi SAW menjawab al-jamaah, iaitu yang selamat adalah golongan jamaah. Maka hati-hati kalau kita itu terikut dengan golongan yang kononnya ghuraba, yang kononnya dia ganjil, tak sama dengan orang, maka dia betul. Nabi SAW berpesan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu ikut berserta dengan jamaah, yakni majoriti para ulama. Kalau majoriti mufti kita dah berpendirian menyokong Asy'ariyah Maturidiyah, selamatlah untuk kita itu menerima. Ya, itu yang pertama. Jadi bila berpecah umat Islam, ada yang terlampau taksub dengan Sayyidina Ali, jadi Syiah. Ada yang tak setuju dengan pendirian politik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nak berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, terima majlis tahkim, majlis perdamaian. Ada golongan yang tak setuju, benci Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Ali, bahkan menghantar assassin, pembunuh upahan untuk membunuh Sayyidina Ali, namanya Khawarij. Syiah mengaku ikut Nabi, Khawarij mengaku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam memahami takdir Allah, bila kita solat, ada tak takdir Allah kat situ? Bila satu orang mencuri, ada tak takdir Allah kat situ? Maka ada yang menolak takdir, jadi Qadariyah. Ada yang menyalahkan takdir, golongan Jabariyah. Kalau dia tak solat, kita nasihat dia, bang, abang bukan budak-budak remaja lagi, ya? Abang dah umur 40 lebih, bawa-bawalah solat bang. Dia jawab apa? Dia kata, nak macam mana ustaz? Memang Allah dah takdirkan saya tak solat. Ni namanya Jabariyah. Itu macam mana nak rawat orang penyakit Jabariyah? Petua je, petua saja ya. Dari segi undang-undang mungkin tak dibenarkan. Hendaklah orang Jabariyah ni ditempeling dia kuat-kuat. Di rawatan orang Jabariyah. Tak percaya boleh cuba, tapi salahlah di segi undang-undang tempeling orang. Petuanya kita tempeling dia, agak-agak dia suka tak? Pasti dia tak suka, pasti dia marah. Dia kata, ustaz apalah macam ni, orang berdakwah bil hikmah, ustaz tanpa orang. Kita cakap, sabar bang, ya, Allah dah takdirkan saya tanpa awak. Awak tak faham, saya tambah lagi. Lama-lama dia ada akal dia. Ada yang membeza-bezakan takdir jadi Mu'tazilah. Semua ini Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah dan sebagainya. Semua mengaku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bangkitkan dua orang ulama, Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, berdebat dengan ahlul bid'ah, mengalahkan kebatilan mereka, menegakkan akidah Nabi SAW, sehinggalah untuk memudahkan umat, disebut oleh para ulama, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Kalau disebut ahli sunnah wal jamaah, yang dikehendaki adalah ulama-ulama bermanhaj Asy'ari dan Maturidi. Itu cerita asalnya. Sepatutnya akidah Nabi senang. Tapi yang batil pun mengaku akidah Nabi. Macam mana nak bezakan? Oh, yang ikut macam Imam Besar Asy'ari inilah yang benar-benar akidah Nabi. Baik, secara ringkas, para ulama Asy'ariyah Maturidiyah telah menyusun akidah Nabi SAW dalam satu ilmu, namanya ilmu sifat 20. Jadi kalau kita nak ada asas kesatuan, pastikan akidah kita berteraskan akidah sifat 20. Kat situ pun dah ada challenge. Sebab pertama dia orang kata, zaman Nabi mana ada sifat 20? Sayyidina Abu Bakar tak belajar sifat 20? Sayyidina Umar tak belajar sifat 20? Apa hal pula kita nak belajar sifat 20? Ini orang gagal faham antara penyusunan dengan ilmu. Penyusunan dia datang kemudian. Zaman Nabi belum ada disusun wujud kidam bakok, tak ada. Tapi ilmu dah ada. Macam zaman Nabi, ada tak sahabat belajar tajwid? Ini mat asli, ini mat arid li sukun, ya, ini idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ya, tuan-puan pernah jumpa ke hadis asal cerita sahabat Nabi belajar tajwid macam itu? Kan tak ada. Tetapi tajwid, membaca Quran dengan elok, panjang pendeknya tepat, makhraj hurufnya betul, dah ada zaman Nabi SAW. Ilmunya dah ada. Penyusunan datang kemudian. Jadi kalau orang yang kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, dia tak faham. Apa dia sifat 20? Pertama, Allah wujud. Apa zaman Nabi orang kata Allah tak wujud? Yang kedua, kidam. Artinya Allah wujud, tidak ada permulaan. Tak macam makhluk. Makhluk ni baru je wujud. Ada yang baru 50 tahun wujud, ada yang baru 30 tahun wujud. Tapi Allah wujud tidak ada permulaan sebab Allah Tuhan. Adakah zaman Nabi orang kata Allah baru wujud? Kan tidak. Baqa artinya Allah wujud selama-lamanya, tidak akan binasa. Tentu zaman Nabi orang Islam beriman begitu.
Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak sama Allah Ta'ala dengan yang baharu. Takkan zaman Nabi orang kata Allah macam makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah tidak berhajat kepada pencipta, Allah tidak berhajat kepada tempat. Takkanlah zaman Nabi orang cakap Allah tu perlu pada pencipta, Allah kena berada pada satu tempat. Kan tidak. Wahdaniyah, artinya Allah esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Tak mungkin zaman Nabi orang Islam kata Tuhan tu banyak. Ilmu, hayah, kudrah, iradah, sama, basar, kalam, kaunuhu dan seterusnya, semua keimanan tu telah ada terpahat. Jangankan kata zaman Nabi SAW, yang namanya orang Islam zaman Nabi Adam pun itulah yang dipercaya, bahawa ada Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Mengetahui. Cuma yang menyusun ilmu tu datang kemudian. Jadi hati-hati. Kalau ada elemen-elemen yang menolak, memperlekehkan pengajaran sifat 20, harap bapak disekat awal-awal. Itu ejen pemecahan. Sebab inilah akidah yang nak menyatukan kita. Ada yang komplain, kata dia masalah dengan sifat 20 ni, mereka banyak guna akal. Kita ni guna Quran hadis cukuplah. Hati-hati ya. Zaman sekarang ni ada satu penyakit. Selalu kita dapat detect penyakit ni dalam Facebook, dalam media sosial. Satu orang datang komen dekat Facebook. Dia kata, Ustaz, saya bab akidah ni, saya pegang Quran hadis. Oh, bagus ya. Quran sunnah dia kata, bagus ya. Lepas tu dia sambung sikit lagi. Dia kata, saya tak guna akal. Bila dia sambung tu, dapat detect dia sudah ada satu penyakit, namanya penyakit BBAK. Tuan-puan pernah dengar tak penyakit BBAK? Belum, harap-harapnya tak ada lagi lah dalam pasukan PDRM ni yang kena penyakit BBAK. BBAK ni ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Itu ringkasan dia. Ya, dia bodoh tapi dia confident. Kenapa dia bodoh? Kerana dia kata dia berpegang Quran dan sunnah, dia tak guna akal. Ini kan memfitnah pada Quran dan sunnah. As if Quran dan sunnah melarang umat menggunakan akal. Kita selalu baca Yasin malam jemaat. Ada ayat Quran Allah berfirman, afala ya'qilun. Kenapakah manusia itu tidak berakal? Bahkan sekarang ini diamalkan pula di setengah masjid dan surau. Lepas sembahyang Isyak mereka baca surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk ada ayat, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka berkata, sekiranya dahulu kami mahu mendengar. Ya, ada orang tak mau dengar. Siapa ceramah maulid pagi ni? Ustaz engku, malah aku, dia tu ahlul bidah. Tak mau dengar dia. Dengar dulu, tak betul boleh bincang. Ya. Au naqilu, atau dahulu kami gunakan akal, tidaklah kami tergolong daripada ahli neraka. Kalau begitu, salah satu sebab masuk neraka adalah tidak guna akal. Jadi orang yang kata dia dalam akidah tak guna akal, dia telah memburukkan nama Islam. Islam bukan agama yang dogmatik, yang memaksa kita percaya semata-mata kerana orang ni kata macam tu kita kena percaya. Tidak. Islam menyuruh kita berfikir. Daripada berfikir itulah kita dapat keyakinan. Sebab itulah dalam ilmu tauhid sifat 20 ada dalil akli dan ada dalil nakli. Kalau kita sesama Islam, okey, Allah wujud, apa dalil? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Esa, selesai. Tapi kalau kita berdepan dengan orang yang belum Islam, dia berminat nak tahu tentang Islam, ada kemungkinan dia nak masuk Islam, dia kata orang Islam percaya Tuhan ada, apa bukti Tuhan ada? Kita kata qul huwallahu ahad. Nothing. Untuk dia tak ada apa makna, dia belum percaya lagi. Maka kita kena kata bukti adanya Tuhan, adanya alam ini. Simple example. Katakanlah ya, tuan-puan ada kampung, ada rumah di kampung, rumah mak. Tahun lepas balik, di belakang rumah mak tu lapang. Ya, kawasan lapang, tak ada apa-apa. Sibuk punya sibuk kerja sana sini, ya, tak sempat balik. Setahun tak balik. Tahun ni balik, tengok-tengok belakang rumah mak ada reban ayam. Kecil je, comel je reban ayam tu. Lalu tanya pada abang duduk kat kampung, bang, siapa yang buat reban ayam ni bang? Jawab abang kita, mana ada orang buat, jadi sendiri. Agak apa fikiran kita? Abang kita ni sama dia bergurau atau dia dah nyanyuk. Baru setahun aku tak balik nyanyuk abang aku. Ada pula reban ayam jadi sendiri.
Urban ayam tak boleh jadi sendiri. Apa langit bumi, bulan bintang, daratan dan lautan, manusia dan haiwan. Dan manusia is very sophisticated. Orang-orang polis lagi tahu. Cap jari kita kan tak sama satu sama lain. Adakah ini by coincidence? Tidakkah ini by design? DNA kan kalau mayat dalam perut tak dapat dicam, kan dia akan forensik akan buat DNA test. Nak kena pasti ini mayat siapa. Mana tahu mayat orang lain, oh tak sama. DNA satu orang tak sama dengan DNA orang yang lain. Bateri nak meninggal ke apa? Kejap ada suara, kejap tak ada suara. Ya. Jadi, kalau begitu canggih, ada orang tanya kepada orang atheist, dia bagi satu buku, ada gambar, ada tulisan, dia kata, have a look at the book. So, dia pun tengok. Dia kata, nice, cantik buku ni. Dan orang tu tanya, kamu tahu tak tentang DNA? Tahu. Apa fungsi DNA? Oh, DNA ni lah menentukan orang tu rambut dia kerinting ke, mata dia biru ke, mata dia coklat dan sebagainya. So, dia macam code of life. Yeah, you can say so, dia kata. DNA ni macam buku kehidupan. Kat situ ada formula-formula dia. Dan dia tanya, buku yang saya bagi kamu lihat tadi, kamu percaya tak kalau saya kata sebenarnya tak ada orang yang cetak buku tu? Somehow all the colours bergerak jadi gambar. Somehow all the dakwah dia bergerak jadi tulisan. Dia pun gelak. Takkan coach. Impossible. Buku jadi sendiri. Mesti ada printer dia. Mesti ada yang susun atur dia. Dan dia kata balik, awak gelak, awak tak boleh terima satu buku terjadi dengan sendiri, but awak boleh pula kata millions, trillions of book of life. Setiap satu dari ini buku-buku kehidupan yang berbeza, awak boleh terima jadi by coincidence. Dia tak boleh jawab. Itu nama dalil akli. The logical thinking. Tapi saya ikut Quran dan Sunnah lah Ustaz. Quran dan Sunnah pun guna dalil akli. Dalam bab akidah, nak menolak syirik, nak meletakkan tauhid, Allah menggunakan dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Baik, saya nak tanya pada tuan-puan. Yang sebenarnya Tuhan satu ke Tuhan banyak? Satu. Kenapa Allah sendiri berfirman, kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan dengan akal saja. Realiti Tuhan tak banyak. Tapi bayangkan dengan akal, kalau Tuhan banyak, tidakkah masing-masing Tuhan nak buat cara dia? Akhirnya hancur. Bahkan kita patut lebih faham sebab kita negara yang ada sistem PRU, pilihan raya umum. Lebih kurang 5 tahun sekali, kita akan pilihan raya besar. Apa tujuan? Nak pilih kerajaan. Padahal pilihan raya menelan belanja yang besar. Mungkin jutaan, mungkin sampai dah bilion dah sekarang. Why not kita jimat kos, next untuk pilih kerajaan, kita tak payah buat PRU. Habis nak buat macam mana? Kita tanya je. Siapa di kalangan ahli politik yang berminat nak jadi kerajaan, kita lantik. Apa Ustaz? Masalahnya bukan satu golongan. Ada 2-3 golongan yang nak jadi kerajaan. Tak apa. Janji kita jimat belanja, kita lantik semua. Mana ni Ustaz? Ada 3 kumpulan nak jadi kerajaan. Tak apa, kita lantik 3 kerajaan. Habis Perdana Menteri? Loh, masing-masing kerajaan lantiklah Perdana Menteri masing-masing. Macam tu pula. Menteri Kabinet? Masing-masing Perdana Menteri lantik Menteri Kabinet masing-masing. Agak-agak boleh jalan tak negara kita? Kita ada 3 Menteri Kesihatan, 3 Menteri Kewangan. Kalau tuan masih ingat, masa kita ada 1 Menteri Kesihatan dulu, kita pun masih confused. Cocok 2 kali ke, cocok 3 kali? Ingat tak? Booster ke tak booster? Booster ke tak booster? Itu baru ada 1 Menteri Kesihatan. Kalau ada 3 Menteri Kesihatan, mana cocok kita tak tahu. Ya. Yeah. Kalau ada 3 Menteri Kewangan, yang ini nak buat SST, yang ini nak kembalikan GST, yang ini nak buat apa sistem tax pun kita tak tahu. Kan tak boleh. So logiknya, kalau sebuah negara kecil macam Malaysia tak boleh ditadbir oleh lebih satu kerajaan, takkan alam semesta langit bumi bulan bintang ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Itu dalil akli. Bahkan Nabi Allah Ibrahim AS, ini sunnah para Rasul.
dalam bab akidah kita guna dalil akli. Kan Namrud, rasa cerita ni masyhur mungkin anak-anak kita belajar kafar pun tahu. Raja Namrud, dia bukan saja zalim, dia mengaku Tuhan. Kira syirik lah. Allah Tuhan, dia pun Tuhan juga. Baik, akal yang sihat boleh terima tak Tuhan tapi lemah? Kan tak boleh. Siapa yang cakap Ayah Pin Tuhan, akal dah tak sihat. Masih ingat tak kisah Ayah Pin? Ayah Pin dia orang jertih ke orang besut? Biasa orang jertih, orang besut makan nasi cicak bundu. Tak ada masalah lah cicak bundu ke cicak cencaluk, makan pizza sekalipun. Namanya makan kan masih nak buang. Betul kan? Bila dah makan masih nak buang. Jadi Ayah Pin sakit perut, pergi tandas ada orang. Oh cepat sikit kawan sakit perut ni. Macam tu ke Tuhan? Menunggu di luar tandas sebab nak melepas. Masuk akal ke? Ada lagi satu orang dari Pahang. Nama dia Harun. Ngaku Tuhan juga. Kan pengikut dia dibicarakan. Sebab bunuh pegawai penguatkuasa agama negeri Pahang. Pengikut so-called Tuhan Harun. Jadi polis tangkap Tuhan Harun ni. Lepas dia kena tangkap, dia kena stroke. Apa Tuhan kena stroke? Lebih tak tahulah nak gelak atau nak nangis, masuk pula dalam berita Tuhan Harun didapati bersalah oleh mahkamah. Tu dia, Tuhan boleh dapati bersalah. Kan tak logik. Kalau negara kita mantan Perdana Menteri didapati bersalah, jarang berlaku tapi tak mustahil, bahkan dah berlaku. Tuan-tuan lebih arif lagi, mantan ketua polis negara pernah dibicarakan kerana mencederakan dan dijatuhkan hukuman. Mantan ketua polis. Jarang berlaku, tapi tak mustahil. Tapi kalau sampai Tuhan dibicarakan dia dapati bersalah, ni apa cerita? Makanya Nabi Ibrahim AS nak beritahu kepada Namrud, kamu mustahil Tuhan sebab kamu lemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan saya adalah yang menghidup dan mematikan. Maka Namrud ni rupanya dia awal lagi kena penyakit tadi, ingat? BBAK, biar bodoh asal confident. Namrud ni bodoh tapi dia confident. Dia kata ana uhi wa umit. Tak heran kata dia, aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati. Dia panggil dua orang tahanan, prisoner, satu dia bunuh, satu dia lepaskan. Konon-konon yang dia bunuh dia dah matikan, yang dia lepas dia dah hidupkan. Itu kita kata dia bodoh tapi confident. Yang kau lepas tu kan dah hidup lama, kau cuma tak bunuh dia, itu tak bagi menghidupkan. Kalau namanya menghidupkan, seekor nyamuk pun Namrud tak mampu hidupkan. Maka Nabi Ibrahim bawa hujah dalil akli yang lebih jelas. Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan yang maha berkuasa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu Tuhan, mesti kamu berkuasa. Fa'ti biha minal maghrib. Sila terbitkan matahari dari barat. Tak boleh jawab. Dengan apa? Dengan hujah akliyah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baginda kalau nak ngajar tauhid, ada kalinya baginda guna dalil akal. Sebab Nabi SAW bawa dua-dua. Syariat, hukum hakam Nabi ajar, hakikat, kepercayaan tauhid juga Nabi ajar. Dalam bab syariat, kita kena hindarkan diri dari penyakit. Nabi SAW bagi panduan, kalau sebuah negeri dilanda wabak taun, yang duduk di luar jangan masuk, nanti jangkit. Yang duduk di dalam jangan keluar, kuarantin, nanti tersebar. Itu namanya syariat. Ya, ada namanya jangkitan penyakit. Tapi dari segi hakikat, penyakit adalah daripada Allah. Allah yang tentukan orang itu sakit ke tak sakit, bukan daripada jangkitan. Jadi satu hari Nabi SAW ajar ilmu hakikat. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Nama ilmu hakikat ni disalahgunakan. Ada pula zaman sekarang ngajar ilmu hakikat tak solat. Itu bukan ilmu hakikat. Konon ini ilmu hakikat, itu ilmu makrifat. Kalau sampai tak solat, itu bukan ilmu makrifat. Itu namanya ilmu maklifat. Dia lipat suka hati agama ni. Ada pula kamu dah sampai makam tak payah solat. Apa makam kamu lebih tinggi pada Nabi? Nabi SAW solat sampai akhir hayat. Baik. Jadi bila Nabi SAW mengajar hakikat, Nabi bersabda, la adwa. Tidak ada jangkitan. Yakni penyakit adalah daripada Allah. Dalam majlis tu ada orang Arab Badawi, orang Arab kampung,
Belajar ilmu hakikat, dia payah faham. Tapi bagus Arab Badawi ni, bila dia tak faham, dia tanya. Lain macam netizen zaman kita, dia tak faham, kata dia ustaz tu sesat. Tak percaya, datanglah ziarah Facebook ustaz engku. Ya? Engku Ahmad Farzil di original page. Kat ruangan komen tu, ustaz kafir ada, ustaz munafik ada, ustaz sesat tu biasa. Ustaz engku ni sesat. Kenapa? Tak apa dia ngajar, aku tak faham. Dan kau tak faham ustaz sesat dah kenapa? Kan tak faham boleh tanya. Jadi Arab Badawi ni bagus. Dia tak faham macam mana pula tak ada jangkitan ni. Jadi dia tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, macam mana tak ada jangkitan? Saya perhatikan ada unta-unta yang sihat, lompat sana lompat sini. Masuk satu ekor unta yang berpenyakit, akhirnya semuanya berpenyakit. Nabi SAW faham, oh orang ini masih terikat dengan sebab dan musabab. Yang Nabi nak ajar hakikat. Lalu Nabi menanyakan satu soalan yang membuka minda orang Arab Badawi ini. Nabi bertanya, faman a'dal awal. Kalau memang penyakit perlu kepada jangkitan, unta yang mula-mula sakit berjangkit pada siapa? Oh, betul juga orang Arab Badawi terfikir. Mesti ada unta yang mula-mula sakit. Takkan unta ni berjangkit pada unta tu, pada unta tak putus-putus kan? Mesti ada unta yang mula-mula sakit, berjangkit daripada siapa? Baru dia faham kalau penyakit hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak bersatu, pastikan agama kita ini agama yang seimbang antara naqal, wahyu dan akal, iaitu intellectual. Contoh yang diberi oleh para alim ulama, orang yang kononnya nak berpegang pada wahyu semata-mata sampai tak mahu guna akal, ibarat orang yang berjalan dalam keadaan terang benderang macam hari ini, tapi dia pejam mata dia. Agak boleh nampak? Tak nampak. Orang yang konon nak guna akal saja, dia ketepikan wahyu, ibarat orang yang buka mata dia elok terang, tapi berjalan dalam keadaan gelap gelita, tak nampak juga. Yang ahli sunnah wal jamaah yang menjadi asas perpaduan kita, kita berjalan dipandu oleh wahyu dan juga dipahami oleh akal. Orang yang berjalan dalam keadaan terang benderang dan matanya dibuka. Baik, itu yang pertama. Ya, pastikan asas perpaduan kita adalah akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, kalau kita percaya, pasti kita akan terjemah pada amal. Ya, tuan-puan yang datang bertugas ya, di office di mana, kenapa? Kalau tuan-puan percaya hujung bulan ada gaji. Betul kan? Kalau diberitahu mulai daripada bulan depan, ya, oleh kerana bajet kita tak berapa cukup, boleh datang kerja, tapi gaji tu tengoklah, kalau kita bayar, kalau tak bayar kira ikhlas je lah. Agak macam mana agak? Alamak, kena cari kerja lain lah macam ni. Apa pula datang kerja tak bayar gaji? Tapi sebab kita percaya, maka diterjemahkan kepada tindakan. Kita bertugas, ikut masa, ikut peraturan. Sebab kita percaya ada gaji. Bila kita percaya ada Allah, ada Rasul, ada hari kiamat, ada kebangkitan, ada syurga, ada neraka, maka terjemah kepada amalan. Amalan kita ada dalam bentuk ibadah, ada dalam bentuk adat, kebiasaan. Ya. Yang ibadah macam sembahyang, puasa, haji. Yang adat, makan, minum, nikah, kahwin. Ya, adat. Orang non-Muslim pun makan. Orang non-Muslim juga berkahwin. Ya. Tapi untungnya kita orang Islam, adat boleh jadi ibadah. Makan kita boleh dapat pahala, nikah kahwin kita boleh dapat pahala. Bahkan dalam hadis, bersamanya seseorang itu dengan isteri dia juga ada pahala. Kenapa? Niat dia betul, cara tidak melanggar syarak. Ini dua syarat. Makan kita niat supaya kita bertenaga nak beribadah. Niat betul. Makan apa? Makan babi bakar. Oh, tak boleh juga. Babi panggang. Oh, tak boleh. Tapi niat ikhlas. Tapi cara kena betul. Kan dulu ada orang mendakwa, boleh satu orang jadi pelacur kalau niatnya nak cari nafkah. Tak boleh. Niat cari nafkah bagus, tapi jadi pelacur haram. Jadi dua syarat. Adat nak jadi ibadah, niat ikhlas kerana Allah, dan caranya juga ikut hukum. Macam mana nak tahu hukum? Selalu orang kata ikut Quran dan hadis. Ya, secara teori betul. Ikut Quran dan hadis. Secara praktikal, kita kena belajar hukum yang ada dalam sesuatu mazhab. Kalau di Malaysia, biasanya yang senang mazhab Syafi'i. Ustaz-ustaz ramai yang mengajar mazhab Syafi'i.
Kalau di India biasa senang mazhab Hanafi. Kalau di Morocco senang mazhab Maliki. Kalau di Arab Saudi dan sebagainya senang mazhab Hambali. Persoalan. Kata perpaduan, kata kesatuan, dia pakai hal mazhab-mazhab ni. Yang eloknya kita Quran dan Sunnah lah terus, barulah kita bersatu. Tak? Ini mazhab Syafi'i lah, Hanafi, Maliki. Cuba tengok kita ikut Quran Sunnah saja. Barulah kita tak ada pecah-pecah. Ini orang yang penyakit sama tadi. Biar bodoh asal confident. Pertama dia kena faham mazhab adalah produk Quran dan Sunnah. Kalau kamu kata kita tak perlu ikut mazhab, kita ikut Quran dan Sunnah, berarti kamu tak faham. Okay, kita cuba nak fahamkan. Bila-bila masa para ulama pergi pada Quran dan Sunnah sebab nak tahu hukum, akan berlaku salah satu daripada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semua ulama faham dengan kefahaman yang sama, keluar fatwa yang sama. Maka ini namanya ijma', konsensus. Ijma' ni wajib diikuti, haram dilanggar. Ya, kalau ulama ada ijma', sembahyang yang wajib 5 waktu. Jangan pula kita pandai-pandai, oh ikut kajian saya dah buat PhD, sembahyang wajib 3 waktu je. Jangan. Ijma' wajib diikut, haram dilanggar. Tetapi tidak jarang berlaku. Ulama sama-sama pergi pada Quran dan Sunnah, ulama ni faham macam ini, ulama yang lain faham macam lain. Keluar fatwa beza-beza. Fatwa beza-beza inilah namanya mazhab. Jadi macam mana kamu nak kata ikut Quran hadis dengan ikut mazhab? Mazhab tu natijah pada Quran dan Sunnah. Bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak zaman Nabi SAW telah ada perbezaan pandangan dan diraihkan oleh Nabi SAW. Mana kalau orang yang tolak mazhab, dia tolak apa yang Nabi sendiri terima. Kadang-kadang berlaku perbezaan pandangan sebab tak ada dalil. Tak ada dalil yang jelas. Contoh, dua orang sahabat dalam perjalanan, mereka nak solat tak ada air. Lalu mereka tayammum. Bab tayammum ada dalil dalam Quran. Fatayammamu. Kemudian mereka teruskan perjalanan, jumpa air. Persoalan yang timbul, nak kena solat lagi sekali ke tak payah. Tadi solat dengan tayammum sebab tak ada air. Sekarang jumpa air, waktu solat masih ada lagi. Yang tu tak ada dalil yang jelas. Maka satu sahabat berwuduk, solat lagi sekali. Satu sahabat dah kira jadi sekali tadi. Bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang solat satu kali, asabtas sunnah. Lagu kamu buat tu dah kena dengan sunnah. Zaman kita ni kalau satu benda sunnah jadi bantai satu lagi bid'ah. Baca surah Kahfi malam Jumaat sunnah, maka baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Bukan macam tu. Nabi SAW bersabda kepada yang salat satu kali, yang kamu buat tu kena dengan caranya, sunnahnya. Nabi bersabda kepada yang salat 2 kali, walakal ajru marratani, dan bagi kamu pahala 2 kali. Nah, mana Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan kerana dalil tak jelas. Ada kalanya dalil jelas, tapi beza faham. Zaman Nabi, bila Nabi SAW hantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah, kerana Yahudi Bani Quraizah ni dia buat perkhianatan, istilah zaman sekarang dia panggil treason. Bila diserang Madinah oleh musuh-musuh, Yahudi bukan menyokong Nabi mempertahankan Madinah, bahkan bersekongkol dengan musuh. Zaman sekarang treason punishable by death. Undang-undang Malaysia tak ada namanya treason. Yang ada adalah waging war against yang di-Pertuan Agong. Pernah digunakan untuk ma'unah dan juga untuk pengganas sulu. Negeri lain dipanggil treason. So, zaman Nabi SAW, treason ni Nabi pergi perangi. Dan Nabi bagi pesanan, jangan satu orang pun daripada tentera sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Itu dalil. Dan sahabat dengar dengan telinga sendiri. Bayangkan, dalam perjalanan masuk waktu asar, sebahagian sahabat solat dulu. Dan sebahagian tak, dia tunggu sampai kampung Bani Quraizah, dia solat, tapi waktu asar dah habis. Bila sampai cerita itu pada Nabi SAW, Nabi tak kritik mana satu. Kenapa? Kerana beza faham. Yang solat dulu kerana dia faham maksud Nabi, jangan sembahyang di kampung Bani Quraizah tu maknanya jalan cepat. Kira-kiranya asar tu kamu dah sampai sana. Habis dah kita lambat,
Ada dalil inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dan ayat Quran. Solat adalah satu kewajipan yang berwaktu. Kita solat kan dalam waktu. Yang satu lagi dia faham literal. Dan Nabi kata jangan sembahyang kecuali dengan berbalik kerazah, maknanya ni exceptional. Ini kita boleh sembahyang luar waktu. Oleh kerana beza faham, Nabi mengiktiraf dua-dua. Itulah mazhab. Lepas pada zaman Nabi SAW, bayangkan satu ayat Quran berlaku ijma' dan berlaku khilaf, berlaku mazhab. Iaitu ayat Quran tentang iddah. Ya, perempuan kalau dia kena cerai dengan suami, boleh tak dia kahwin dengan orang lain lepas tu? Boleh. Tapi syaratnya lepas habis iddah. Janganlah mentang-mentang awak tu boyfriend lama dia, baru minggu lepas kena cerai, minggu ni kamu dah masuk Minang, sabar dulu. Bagilah dia ambil iddah dulu. Iddah dia lama mana? Dalam Quran dah sebut, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan dicerai oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Jadi ijma' sepakat ulama, perempuan yang merdeka bukan hamba sahaya, iddah dia 3 quru. Tak ada ulama kata 2, tak ada ulama kata 4. Kerana salasah memang maknanya 3. Cuma masalah pada quru. Quru ni dia ada 2 makna. Satu makna quru adalah haid. Dan satu lagi makna quru adalah suci daripada haid. Tempoh haid tu dia panggil quru oleh orang Arab. Suci daripada haid tu juga dipanggil quru. Yang mana satu yang dimasukkan dalam Quran? Suci ke haid? Jadi ulama terpaksa rujuk ayat Quran lain. Kerana ayat Quran sama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Ulama terpaksa rujuk hadis Nabi. Kerana salah satu fungsi hadis menerangkan makna Al-Quran. Dan ulama terpaksa rujuk pada kaedah bahasa Arab. Kerana Quran adalah bahasa Arab. Natijah daripada usaha-usaha para ulama ni, ulama mazhab Hanafi memahami quru maknanya haid. Keluar fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Ulama mazhab Syafi'i memahami quru maknanya suci. Keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan. Sama-sama rujuk Al-Quran, rujuk ayat yang sama, rujuk perkataan yang sama, berlaku 2 mazhab. Soalan lagi. Habis kenapa kita ikut mazhab Syafi'i? Apabila kamu daftar masuk mazhab Syafi'i? Ini soalan tak cerdik. Bermazhab bukan masalah daftar tak daftar. Ini bukan persatuan, ini bukan kelab. Bermazhab ni ikut kamu belajar apa. Sebab kita dilarang berikut satu yang tak ada ilmu. Kamu ada ilmu tentang mazhab Syafi'i, kamu ikutlah mazhab Syafi'i. Habis salah ikut mazhab lain? Tak salah. Tapi kamu ada ilmu lah. Saya nak ikut mazhab Hanafi, silakan. Pergi mengaji dengan ulama Hanafi. Kamu belajar mazhab Hanafi. Kecuali kalau pemerintah dah tetapkan nak memilih, misalnya dalam isu ni kahwin kena ikut mazhab Syafi'i, then kita taat pada pemerintah tu wajib. Dalam kes tu kita ikut mazhab Syafi'i lah, sebab pemerintah dah pilih. Tapi dalam bab lain, pulang kamu nak mazhab Hanafi, betul-betul mengaji mazhab Hanafi. Jadi jangan kamu kononnya ikut mazhab Hanafi, tapi kamu pun tak tahu mazhab Hanafi macam mana. Dengar-dengar orang kata je. Itu tak boleh. Baik. Ada orang kata macam ini, saya bukan tolak mazhab Ustaz. Cuma saya tengok mana dalil yang kuat. Kalau dalam bab ni dalil mazhab Syafi'i kuat, saya ikut. Kalau dalam mazhab ni dalil mazhab Hanafi yang kuat, saya ikut yang Hanafi. Baik, secara sepintas lalu nampak bagus tak? Ya bagus, ikut dalil. Secara praktikal, yang nak menentukan dalil yang kuat tu siapa? Kamu ke? Oh tak, saya tak adalah boleh nilai dalil Ustaz. Saya bahasa Arab pun tak faham. Habis kamu tahu dalil kuat macam mana? Ada satu doktor PhD tu, dia yang cakap dalil kuat. Oh kalau macam tu mazhab kamu, mazhab doktor PhD. Sebab apa yang dia kata kuat kami ikut? Sebenarnya tak perlu. Sebab masing-masing ulama yang berijtihad, dia merasakan dalil dia kuat. Tak payahlah kacau. Kalau ada tempat ni orang baca kunut subuh, tak payahlah kamu nak mengada-ngada. Oh kalau ikut kajian saya, dalil kunut subuh ni tak kuat. Yang kuat adalah dalil yang kata tak sunat. Itu pandangan kamu bang. Imam yang hebat daripada kamu, Imam Abu Hanifah pun berpandangan dalil yang kuat adalah tak baca kunut subuh. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i juga berpandangan dalil yang kuat adalah tak baca kunut subuh. Tapi sehebat mereka, ijtihad mereka tidak membatalkan ijtihad mujtahid yang lain. Mana ijtihad Imam Ahmad tak batal ijtihad Imam Syafi'i. Jadi tak perlu kita mengacau bilaukan benda yang tak perlu. Faham kunut subuh ni khilaf, yang mana ikut mazhab Syafi'i macam dia Malaysia baca, yang mana ikut mazhab Hanafi tak baca.
Tak payah kita marah pula kawan Bangladesh kita. Kenapa hal malas sangat ke? Baca kunut subuh pun tak mau. Lah mazhab dia tak sunat. Biarkan dia. Tak payah kacau. Kecoh pula kat masjid India tu kita marah dia tak baca kunut subuh. Tak payah. Masing-masing imam ada mazhab dia. Jadi kalau tak nak perpecahan, jangan bawa pandangan-pandangan yang berbeza dengan mazhab setempat. Kerana yang ada ilmu tentang mazhab itu ulama dah mengajar mazhab tu, kita hormati. Mufti dah keluarkan fatwa, kita hormati. Baik. 10.15. Ada 15 minit lagi. Jadi kita dah selesai dua asas perpaduan. Pertama akidah, iaitu kita berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua asas perpaduan, kita beramal dengan Quran dan Sunnah mengikut kefahaman para ulama. Hati-hati ni, ini satu soalan yang popular. Kau beramal macam ni kenapa? Oh, kan dalam mazhab Syafi'i macam ni. Bang, Nabi kata macam ni. Abang nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Biasa dengar tak? Nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Sebab salah kita. Takkan nak kata ikut Imam Syafi'i, mestilah ikut Nabi. Sebenarnya soalan tu soalan yang palsu dan mengelirukan. Tak pernah timbul nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i, tak pernah timbul. Yang timbul adalah nak ikut Nabi SAW mengikut kefahaman ulama yang hebat semisal Imam Syafi'i, atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman hang sendiri. Tu soalan yang sebenarnya. Hadis tu dalam dada Imam Syafi'i. Hang faham macam tu, Imam Syafi'i faham macam lain. Jadi nak ikut Imam Syafi'i ke nak ikut hang? Tu soalan dia. Jangan duk tanya nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i, pasti ikut Nabi. Tapi ikut Nabi sebagaimana yang difahami oleh para alim ulama, bukan sebagaimana yang difahami oleh orang-orang jahil. Begitu. Baik. Yang ketiga, yang ni paling penting sebenarnya dari segi praktikalnya, adalah setelah kita beriman dan beramal, hati kita kena dididik. Kerana hati ni raja. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Bila elok seketul daging itu, eloklah seluruh jasad. Wa idza fasadat, bila rosak seketul daging itu, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi saya ringkas dalam masa yang berbaki ini, inilah yang dikatakan mazhab Al-Ghazali dan Imam Junaid Baghdadi. Ada orang tak faham ya. Kata dia, apa dua orang ni je ke ulama tasawuf? Siapa kata? Tak ada orang kata dua orang ni jadi ulama tasawuf. Tapi ini dua tokoh yang meletakkan parameter. Ini dua tokoh yang meletakkan bahawa tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah macam ini. Sebab tasawuf ni kalau tak kena gaya, disalahgunakan oleh golongan-golongan tertentu sebagai label nak tutup ajaran sesat. Tak semayang pun kononnya tasawuf. Buat benda haram pun kononnya tasawuf. Itu tak betul. Maka tasawuf yang betul macam mana? Macam Imam Ghazali ajar tu lah. Itu maksud dia. Jadi tasawuf yang Imam Ghazali ajar ni secara ringkas nak buang 10 sifat mazmumah, sifat yang terkeji, lalu hiasi dengan sifat mahmudah. Mana dalil tasawuf? Dalam hadis Nabi SAW menjawab soalan daripada Sayyidina Jibril, akhbirni anil ihsan, beritahu pada saya tentang ihsan. Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan tu kamu menyembah Allah macam kamu lihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau pun kamu tak lihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kamu melihat Allah itulah orang tasawuf kata maqam musyahadah. Dan kamu rasa Allah lihat kamu, itu namanya maqam muraqabah. Kita tasawuf ke tidak? Tidak. Kita tasawuf je, tasawuf sana tasawuf sini. Sebab kita tak rasa bahawa Allah lihat kita. Jangan kita nak rasa kita lihat Allah, Allah lihat kita pun tak rasa. Mujurlah sembahyang tu ada imam, ya Allahu Akbar sampai ke Gombak, Allahu Akbar sampai ke London. Ya. Mujurlah di imam, imam bagi salam, kita bagi salam. Kalau tak, kita tak tahu bagi salam bila. Rakaat pun tak tahu berapa. Itu level kita. Macam mana nak sampai makam ihsan? Buang sifat mazmumah. Ya, disenaraikan oleh Imam Ghazali. Pertama, sifat yang terkeji, banyak makan. Pakai pula banyak makan ni, apa kena-mengena pula dengan tasawuf? Sebab biasanya orang bila banyak makan, dia jadi malas. Bila malas ibadah, macam mana nak sampai kepada Allah? Tasawuf ni bukan tak solat, tak puasa, itu mengarut. Tasawuf ni rajin ibadah. Kalau dah perut kenyang terlebih, malas ibadah. Yang kedua, banyak bercakap. Kenapa? Bila banyak bercakap, banyak tersilap. Bila banyak tersilap, banyak dosa. Bila banyak dosa, hati jadi gelap.
Dan di zaman kita lebih hati-hati, manusia bercakap dengan jari. Dulu kita bercakap dengan lidah. Sekarang tu kita komen. Kita sebar fitnah. Kita aibkan orang. Itu kekal. Semalam kita sebarkan fitnah, hari ini takdir kita meninggal, dosa keep on coming in. Kita meninggal hari ini, tahun depan orang share lagi fitnah kita. Kita meninggal tahun lepas, 10 tahun akan datang orang masih share lagi fitnah kita, maka itu dosa yang berpanjangan. Petua daripada ulama moden. Ulama dulu tak ada lagi Facebook dan sebagainya. Ulama moden bagi petua macam ni. Sebelum kita up satu-satu posting dalam media sosial, kita fikir sejenak, adakah posting kita itu akan membahagiakan kita lepas kita mati ataupun tak? Adakah posting itu akan menggembirakan kita tak? Kalau kita dah mati nanti. Kalau agak-agak posting itu tidak akan menggembirakan kita, tahan nafsu, jangan post. Tapi kalau agak-agak posting itu akan membahagiakan kita, baru kita up posting. Ini petua yang diberi oleh ulama zaman sekarang. Zaman ada Facebook. Yang ketiga, pemarah. Pemarah di sini maksudnya marah yang tidak bertempat. Kalau marah kerana agama dituntut. Janganlah mentang-mentang agama kata jangan marah. Ya. Orang angkuh anak bini kita sana kemari, kita tenang je. Abang hai bang, orang angkuh anak dara bang. Tak, jangan marah. Agama tak bagi marah. Yang itu kena marah. Yang agama larang kita kena marah. Maksudnya marah yang tak bertempat. Tiba-tiba di Malaysia ni sensitif horn. Horn ni kadang-kadang menyebabkan gaduh. Padahal kita horn nak bagi tahu bang, baik-baik bang. Dia punya tafsir, "Oi, kau buta ke?" Horn bunyi sama je, pet, ikut tafsiran. Kalau kita tafsir tumpang lalu, tak adalah kita marah. Tapi kalau kita tafsir, celaka kau. Tu yang kita kejar daripada Shah Alam sampai Gombak. Kau apa hal horn aku? Lah, tu pintu kereta abang tak rapat. Kan dah jenuh. Daripada Shah Alam sampai Gombak kejar kawan tu horn nak bagi tahu pintu kereta kita tak rapat. Yang kita pergi tafsir, dia maki kita. Dan tuan-tuan semua tahu kan, kadang-kadang marah ni menyebabkan hidup kita terbalik. One day, you adalah satu orang pegawai polis pangkat tinggi. Sebabkan marah, tak tahan, langgar budak, dah jadi tertuduh. That's a real case. Road rage, kemarahan di jalan raya. Bayangkan, yesterday you wake up as a police officer, today you wake up as an accused in a murder case. Why? Marah tak bertempat. Kemudian, bakhil lah. Bakhil tak cerita panjang lah. Kedekut. Kedekut ni jangankan kata Allah Ta'ala tak suka. Manusia pun tak suka orang yang bakhil. Kan? Time kita nak belanja dia tu, kita dekat depan. Dan orang suruh dia belanja, lesap awal lagi. Mana pergi? Tadi kata nak belanja. Orang bakhil ni, Allah tak suka, manusia pun benci. Gila glamour, hubul jah. Gila glamour ni penyakit yang lebih hebat di zaman kita sebab kita ada media sosial. Kadang-kadang perempuan lah kan, dia buah lipstick macam tu sikit, selfie, masuk Insta, masuk apa. Lepas tu adalah orang puji, lawa lah kak. Tak adalah, mana ada. Tapi hidung dah kembang, super. Tu apa faedahnya tu semua tu? Apa kita ramai follower, besok kita selamat? Apa besok bukan nak kita tanya man rabbuka, tak boleh jawab, bukan nak kita nak sebat, kita kata jangan-jangan, saya masa kat dunia dulu ada 100,000 follower. Mereka kata apa kisah? Kau tak boleh jawab, biar aku belasah. Tak ada makna. Lebih buruk kalau yang gila glamour ni orang agama, na'uzubillah. Kalau orang politik dia suka famous, kita faham sebab dia nak menang, dia kena ada pengundi dia. Kalau orang artis dia suka glamour, kita masih boleh faham sebab dia nak peminat, baru boleh laku. Tapi awak ustaz, sahibul fadilah, sahibul samaha, masih gila dengan followers, apa cerita? Jahanamlah agama. Sebab awak fikir followers, awak tak fikir kebenaran. Kemudian cinta dunia. Dunia ni kita pegang di tangan, jangan bagi masuk dalam hati. Ibarat kapal, kalau air duduk di luar, selamat, air masuk sedikit, tenggelam. Macam itulah dunia. Orang tasawuf ni buang dunia, Ustaz. Buang dunia pada hati. Saya pernah jumpa satu orang masa saya belajar di Jordan, duduk di masjid, orang tua bersih muka dia. Sebab pensyarah saya suruh jumpa. Saya jumpa dia, rupanya shopping komplek belakang tu dia punya. Tapi dia tenang beribadah di masjid. Itu orang yang tidak diperhambakan oleh dunia. Kemudian takabur, sombong. Sombong ni bukan pakai kereta besar, kereta mewah, rumah cantik, bukan. Sombong ni dia pandang hina pada orang lain. Ana khairun minhu, kata iblis, aku lebih baik pada dia. Benda betul pun dia tak terima sebab ego. Dia tahu dia salah tapi dia tak terima sebab ego. Itu sombong.
Jadi tuan-tuan pakai elok, kereta mewah tak ada masalah. Tapi the moment you feel that you are better than others, itu sombong. Apa yang berlaku pada iblis? Daripada dia elok duduk sama malaikat di syurga, terpelanting jadi mal'un yang dilaknat kerana sombong. Tu iblis yang pernah duduk di syurga. Apa kita yang tak pernah masuk syurga kalau sombong, agak-agak macam mana nasib kita? Sombong pun tak ke mana. Ya, sekarang kita ada pangkat. Bahkan berdiri, masa ada pangkat, tuan. Pencin, encik. Lagi, dah tua, dah tak ada apa. Oi. Dulu orang panggil tuan, sekarang orang panggil oi. Masa tu khabar nak insaf, dah. Sekarang. Kerana pangkat adalah untuk kita berjasa. Ya, pangkat untuk kita menabur jasa. Bukan untuk kita mengutip dosa. Baik. Bangga diri, riak dan ujub. Ya. Okey, saya laju-laju lagi. Terlebih macam 5 minit macam tu boleh ke? Boleh ya? 10 minit lagi. Bimbang juga. Cakap panjang-panjang orang ngantuk. Pesan guru saya kalau ngantuk nak tidur dalam ceramah, jangan lupa baca doa tidur. Doa tidur dalam ceramah dia ringkas sikit. Kalau kita nak tidur malam, panjang doa dia Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kalau nak tidur masa kuliah, pendek sikit Bismillahirrahmanirrahim amut. Ya, mati terus, tak boleh hidup. Baik. Sekarang kita pergi pada mahmudah. Ya, mahmudah ni ada pelbagai. Antaranya kita itu sabar, antaranya kita itu syukur. Ini pasangan yang sangat cantik. Sabar dan syukur. Kenapa? Hidup kita dua kemungkinan. Berlaku satu benda yang kita suka, yang kita nak. Berlaku satu benda yang kita tak suka, yang kita tak nak. Betul tak? Ini two colours of life. Jadi kalau berlaku benda yang kita tak suka, kita sabar. Sabar tu yang kekal sampai akhirat. Yang tak baik tu akan habis. Ya, siapa yang follow saya sekarang ni sedang diuji dengan satu kes mahkamah yang tidak berpihak pada saya. Itu color yang saya tak suka. Tapi dia akan berlalu. Akan berlaku pula pada saya nanti satu benda yang saya suka. Dan akan berlalu juga. Itu cycle hidup kita macam roda kan? Kejap atas, kejap bawah. Tapi yang akan kekal, sabar dan syukur. Kemudian tawakal. Tawakal ini bukan erti tak bekerja. Ada ingat tawakal ni duduk kat rumah, tak buat apa, angkat tangan berdoa. Yang tu yang Sayyidina Umar bagi tongkat tu. Orang duduk dalam masjid, doa-doa, dan Sayyidina Umar halau, suruh keluar. Sebab itu bukan tawakal, itu tawakul. Itu pemalas. Tawakal silakan. Pagi-pagi, keluar kerja, pagi, balik kerja, petang. Dapat gaji, bayar hutang. Tawakal ke tak? Tawakal selagi mana dia yakin rezeki di tangan Allah. Nak cerita pasal rezeki. 1995, ibu saudara saya, dia duduk Seksyen 2 Shah Alam, kerja Agrobank. Dia melahirkan anak, takdir Allah, tumpah darah. Banyak keluar darah sampai dia koma. Masa tu dekat SJMC, saya dan ibu saya pergi ziarah. Saya masih ingat doktor tu cakap kat mak saya pun dah meninggal sekarang. Dia kata, puan, adik puan ni dah teruk dah. Saya cadangkan puan banyakkan baca Yasin. Kalau doktor pun suruh baca Yasin, faham je lah kan. Maknanya dari segi perubatan tak ada harapan. Jadi saya masih ingat lebih kurang dalam 5-6 orang kami circle katil yang mak saudara saya terbaring kat CMC, kami baca Yasin tahun 1995. Sekarang tahun 2024, masya-Allah tabarakallah, mak saudara saya masih hidup lagi, duduk di Meru. Yang baca Yasin semua dah meninggal. Kecuali saya. Saya masih bersainglah dengan mak saudara saya ni. Siapa dulu? Wallahualam. Tapi yang lain semua dah meninggal. Jangan confident sangat bang. Kalau baca Yasin tu, tatah kita pergi dulu. Apa cerita? Ceritanya rezeki dia belum habis. Mustahil satu orang tu meninggal dunia selagi rezeki dia masih ada. Walaupun dia muda, kaya, jutawan, dia akan meninggal the moment rezeki dia habis. Kan dulu ada satu orang kaya nama Datuk Yahya. Bukan tua sangat, tapi dia pergi ziarah mak dia ke apa, helikopter dia terlempas. Kalau fikir orang macam tu tak payah mati. Duit makan tak habis apa. Tapi rezeki kita terbatas. Ya. Ayahanda saya, ya, ada pencen, insya-Allah lah, anak-anak pun dah bekerja. InsyaAllah lah kalau dia nak makan apa pun kami boleh belikan. Tapi takdir Allah lepas dia masuk wan, hanya rezeki dia sekarang adalah susu yang kami terpaksa bagi melalui tube. That's life. So, apa yang kita nak kejar dunia ni? Seterusnya, saya ringkaskan kerana nak meraihkan masa.
saya terus pergi kepada yang ke-10, iaitu zikrul maut, ingat mati. Sebenarnya tak perlu pun ustaz nak baca ceramah panjang lah apa semua. Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'izun, cukuplah kematian tu jadi peringatan. Okay. Jadi saya nak kongsikan 2 cerita, lepas tu kita tutuplah ceramah kita. Cerita pertama saya alami masa nak buat akikah anak perempuan. Seekor kambing, saya pergi kat satu ladang di Gombak, pilih-pilih kambing, booking satu kambing. Masa saya booking tu, saya janji dalam minggu depan saya nak datang sembelih kambing, dan dia ambil cat merah dan dia spray di badan kambing. Hari yang dijanjikan saya datang, penjaga ladang kata, bang, kita baru dapat stok baru. Kalau abang nak tambah duit sikit, dapat kambing yang lebih bagus lah, daging lagi banyak macam mana. Saya kata okey juga. Saya pun beli kambing yang baru sampai dan saya sembelih. Tak lama lepas saya sembelih kambing tu, datang kambing yang ada cat merah tadi. Dia lompat-lompat depan tu. Saya cakap kat penjaga ladang, "Wih, panjang umur lagi kambing." Dan sepatutnya dia kena sembelih, tapi panjang umur lagi. Jawab penjaga ladang, "Alah bang, kambing kat ladang ni tinggal tunggu mati je." Ya, betul juga kan. Dah kambing dalam ladang, nanti orang lain beli sembelih. Saya pula masa tu terkeluar cakap, saya kata, "Wih, macam kita atas dunia juga. Kita atas dunia ni macam kambing dalam ladang je. Hari ni kita dengar cerita-cerita macam tu, kita dengar angan-angan macam ni, ya, nak naik pangkat, jalan macam ini, mendabik dada dan sebagainya. Gelak terbahak-bahak. Padahal dah kena spray dengan malaikat dah. Datuk ni minggu depan nak ambil. Tan Sri ni 2 minggu lagi. Malaikat dah spray merah dah, kita je tak tahu. Boleh jadi kita melangkah keluar hidup pagi ni, yang diusung adalah jenazah kita petang nanti. So kalau kita ingat macam tu, kalau kita baik, insya-Allah bertambah baik. Kalau kita nakal, kurang sikit nakal kita. Sebagai penutup, yang ni Tuan Puan Nabi Arif lagi, saya hanya dengar cerita orang saja tentang the last prisoner, banduan akhir. Kan bila dah dijatuhkan hukuman mati, dah dirayu pada Mahkamah Harian tolak, rayu pada Mahkamah Persekutuan tolak, pergi pada Lembaga Pengampunan tolak, maka akan ditetapkan hari pengantungan. Wallahualam, ini saya dengar cerita daripada pegawai penjara dan sebagainya. Katanya akan diukur berat badan dan tinggi sebab nak pastikan tali gantung tu ngam. Jangan laju sangat, takut terputuslah kepala. Jangan slow sangat, terseksa. Bayangkan perasaan orang tu masa diukur saiz badan dia. Bukan ukur baju pengantin, bukan ukur nak buat baju raya, itu happy. Ini ukur nak pilih tali gantung. Kat situ pun dah sesak nafas lah. Dan katanya oleh pegawai penjara, mereka ada satu bajet peruntukan, dibagi the last meal, hidangan akhir. Ikutlah kamu nak makan apa, pihak penjara akan usahakan. Katanya buat takcin pilih KFC. Makan 2-3 suap, lepas tu tak lalu. Buat takcin. Jadi, bayangkan suasana dia pada malam sebelum dia digantung. Agak-agak macam mana dia tidur, knowing that tomorrow morning hukuman akan dilaksanakan. Kalau orang Islam katanya dia bagi peluang sembahyang subuh dulu, lepas sembahyang subuh tak sampai berapa minit pun adalah. Macam mana agaknya dia tidur malam tu? Kalau dikatakan dia tak tidur pun munasabah. So kita rasa simpati, kita rasa kasihan. Tanpa kita sedar, each and every one of us is a last prisoner. Setiap orang daripada kita telah dijatuhkan hukuman mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada rayuan. Dan lebih membimbangkan, kalau banduan akhir tadi dia tahu nak digantung bila, sempat minta maaf dengan mak, sempat bayar hutang, sempat minta maaf dan sebagainya. Kita jangan-jangan tengah buat maksiat, hukuman mati dilaksanakan. Jadi saya pesan pada diri saya dan juga kepada tuan-puan yang hadir pada hari ini, hidup kita ni hanyalah helaian-helaian hari saja. Bila berlalu satu hari, berlalu sebahagian daripada kehidupan kita. Macam kalender yang jenis koyak-koyak tu, makin nipis. Whatever is left, certainly is lesser than apa yang dah berlalu. Maka sama-sama kita azam pada hari Jumaat yang mulia ini, untuk kita memperbaikikan diri kita zahir dan batin. Moga-moga Allah redha dengan kita. Diseru, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masukkanlah dalam kalangan hamba-Ku dan masukkanlah ke dalam syurga-Ku. Wallahu alam.
Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawtar adabinu syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.